Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Julai bersama saya RD Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyah Zamani, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Wanita dalam tempoh iddah boleh mengundi namun harus patuhi syarat. Juga penduduk Ampang mahu kes jenayah dikurangkan. Rangka kerja madani bukan hanya memfokus kepada proses penyelesaian masalah tetapi juga nilai-nilai murni bagi membina moral yang baik dalam kalangan masyarakat. Berucap pada Majlis Ilmu Madani bersama Perdana Menteri di Seri Perdana Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rangka kerja madani adalah kaedah terbaik bagi menjana masyarakat yang lebih baik terutama dalam kalangan generasi muda. That's why I think I appeal to you to support this effort. I mean, organizations, research institutions, universities, even departments, to instill this understanding that we all have to learn, and we have to appreciate the fact that only through this sort of basic understanding or knowledge we can then strive. Tambah Perdana Menteri, konsep Malaysia Madani yang diperkenal secara rasmi pada 19 Januari lepas adalah berteraskan 6 tunjang utama iaitu kemampanan, kesejahteraan, berdaya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Pada majlis ini, Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada pengasas merangkap Presiden Institut Penyelidikan Islam Yakin, Dr. Omar Sulaiman yang menyampaikan syarahan madani. Perdana Menteri menyifatkan beliau sebagai seorang intelektual dan aktivis muda yang diperlukan dalam masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan RM50 juta untuk memperluaskan inisiatif Rahmah ke seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh negara. Beliau juga mahu inisiatif di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu diperluaskan berdasarkan kejayaan awal program yang menunjukkan hasil memberangsangkan. Kerana kejayaan ini, saya mahu penjual rahmah, skim jual rahmah ini, SJR, diperluaskan. Kementerian ada mengusulkan supaya kalau boleh kita perluaskan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di negara ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Pengguna Kebangsaan di Bukit Jalil petang tadi. Baik, wanita yang berada dalam tempoh iddah dibolehkan keluar mengundi namun harus mematuhi syarat parameter. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata antara parameter yang harus dipatuhi bagi wanita dalam iddah yang keluar mengundi adalah menjaga penampilan dan adab dalam berkabung. Pilihan raya ini sebagai salah seorang daripada warga negara ada kewajipan untuk keluar dalam konteks demokrasi, untuk keluar dan mengundi. Jadi saya tidak ada nampak dalam konteks ini untuk balu ataupun isteri tadi itu untuk keluar mengundi dan kemudian mereka ni boleh balik terus ke rumah. Jadi maknanya keluar daripada rumah tadi itu bukan untuk bergembira. Maknanya keluar daripada rumah tadi itu untuk menjalankan tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat yang bertanggungjawab untuk keluar mengundi. Menurut Datuk Muhammad Naim, wanita dalam iddah yang ingin keluar mengundi juga perlu menjauhkan perkara yang mengundang fitnah, tidak berhias dan tidak memakai wangian serta menghias wajah secara berlebihan. Beliau berkata demikian kepada media selepas simbolik penyerahan bantuan perumahan Inspirasiku My House di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Kampung Jaha, Matang hari ini. Semua calon pilihan raya negeri PRN dinasihatkan menjaga adab dan mengelak daripada menghina pihak lain ketika berkempen.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata perbuatan memfitnah ketika berkempen terutama yang boleh memecah belahkan perpaduan juga perlu dijauhkan. Ayat Quran yang berbunyi la yashar qaumun an qaumin. Maknanya Allah SWT dalam surah tersebut mengharamkan mana-mana pihak untuk menghina mana-mana kaum. Jadi dalam konteks inilah saya mengharapkan agar semua pihak yang calon-calon yang bertanding, parti-parti yang berkempen, kita kena berkempen secara sihat. Ada adab-adab di situ. Kita jangan menjatuhkan maruah orang lain, menghina orang lain. Jelas Datuk Muhammad Naim, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengharamkan mana-mana pihak yang menghina kaum dan manusia yang lain. Justeru katanya, dalam konteks PRN, calon-calon boleh berbeza pendapat, politik dan ideologi, namun perlu menjauhkan perbuatan menghina dan memecah belahkan kaum negara ini. Katanya setiap calon sebaliknya perlu menumpukan terhadap polisi dan dasar yang ditawarkan kepada pengundi dan memastikan ia dipenuhi untuk kesejahteraan rakyat. Kami mahu tahap keselamatan di Ampang dipertingkatkan. Itu antara luahan penduduk terhadap kes jenayah di sekitar kawasan itu yang disifatkan mereka semakin membimbangkan. Wartawan Abdul Rahman Kunyu ada butirannya. Menurut penduduk, Ampang merupakan kawasan yang mempunyai jenayah tinggi dan perlu dipantau oleh pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan mereka sentiasa terjamin. Some of area, kawasan black area, I tak nak mention lah. Orang apa mesti tahu. Lepas tu, for me, I rasa penguatkuasaan dari segi pihak berkuasa, undang-undang, lepas tu pemantauan di kawasan-kawasan yang black area tu yang dikerapkan atau dinaikkan untuk mengelak daripada mengurangkan lah, tak rasa boleh mengelakkan, mengurangkan isu-isu kriminal di kawasan Ampang lah. Jadi seperti yang kita sedia maklum lah, memang sebahagian daripada kawasan pendatang. Jadi walaupun tidak ada bukti, tetapi perkara ni pada pendapat saya lah memang ada hubung kait lah. Mungkin ialah di kalangan pendatang-pendatang ni ada yang dalam keadaan terdesak. Jadi menyebabkan perkara yang sebegini berlaku. Tambah penduduk, menjelang PRN ini, mereka mengharapkan sesiapa sahaja yang menjadi adun di kawasan mereka mampu memberi solusi yang terbaik bagi mengurangkan masalah jenayah di kawasan itu. Siapa juga yang naik ataupun kerajaan mana juga yang ada, yang baru ataupun yang lama ini, kita nakkan kekalkan ke segi keselamatan kawasan kita ni, di segi penduduknya dapat hidup dengan aman dan tenteram, dapat hidup dengan lancar, dapat bermasyarakat seperti mana yang kita nikmati hari inilah. Darab apa yang orang lama tu buat, orang baru pun buat sama juga. Sama juga. Jadi maknanya kami tak ada masalah dekat sini nantilah. Jadi apa benda yang dah telah dijalankan yang lepas-lepas tu, biar yang lama pun, yang baru ni pun ikut juga apa yang lama buat. Itu dia. Sementara itu, calon dalam Parlimen Gombak iaitu di Dun Lembah Jaya dan Bukit Antarabangsa turut memandang serius isu ini dan memastikan Ampang berada dalam keadaan yang selamat jika diberi mandat. Tapi jenayah itu masih ada. Saya rasa jenayah ini satu benda yang dia memerlukan usaha yang istiqamah dan seterusnya untuk pastikan dia rendah. And apa yang saya dapat tahu daripada pihak IPD, daripada OCPD, memang diorang bekerja gigih untuk merendahkan lain-lain all these commercial crimes and all that. Dia mungkin tak akan dapat selesai dengan serta-merta, tapi saya percaya usaha kita kena bermula dengan serta-merta. Okay, so far kita memang ada sangat good relationship dengan polis, dan kita pun ada balai polis besar di IPD Ampang Jaya. So kita banyak close connection atau relation dengan mereka, dan those are the things yang kita akan look into lah once kita get in power, insyaAllah. Tambah mereka, Ampang merupakan kawasan membangun dan kes sebegini perlu ditangani segera. Masalah jenayah yang mengancam keselamatan sememangnya menjadi kegusaran buat penduduk di sekitar Ampang ini, dan mereka hanya mengharapkan tampuk kepimpinan yang mentadbir di kawasan ini menjadikan kawasan ini zero criminal case atau sifar masalah jenayah. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah.
Selepas ini 20 tahun lalui jalan gelap. Hampir 20 tahun penduduk flat Seri Gemilang di Alor Kedah merisikokan nyawa ketika keluar dan masuk kawasan perumahan itu pada waktu malam disebabkan jalan di hadapan Pangsapuri yang gelap gelita tanpa lampu. Luah penduduk, permohonan lampu jalan telah dibuat namun setakat ini tiada satu tiang lampu dinaikkan di laluan itu. Wartawan Zaim Zamani yang melakukan tinjauan ada butirannya. Tinjauan saya di Jalan Kampung Batin di hadapan flat Seri Gemilang ini sememangnya mendapati laluan itu gelap gelita kerana tidak dibekalkan lampu jalan. Hanya lampu-lampu kenderaan yang menerangi jalan tersebut. Keadaan ini dilihat berbahaya kerana di jalan yang gelap ini terdapat persimpangan yang merupakan laluan keluar dan masuk untuk penduduk flat Seri Gemilang. Kawasan gelap dan membataskan penglihatan telah menyebabkan kemalangan beberapa kali berlaku di kawasan itu. Kenderaan berat yang banyak melalui jalan tersebut turut menambah kebimbangan penduduk. Sini memang tak ada lampu. Dekat luar tak pernah ada lampu langsung. Daripada duduk? Tak ada. Dia tak ada lampu jalan ni. Memanglah. Bahaya memang tak? Bagi macam penduduk bahaya? Bagi saya bahaya sebab tak ada langsung lampu. Mau ada satu depan panum tak apa juga. Bahagian keluar kat luar tu. Isu jalan gelap pasal memang lampu tak ada. Lepas tu bila Aita masuk pun kadang takut tak nampak. Kadang motor main laju pun tak nampak. Memang langgar jatuh. Selalu memang kat sini memang flat ni memang gelap langsung. Daripada dulu saya duduk tengok pasal. Penduduk berharap pihak berkuasa tidak menunggu kemalangan yang serius berlaku sebelum mengambil sebarang tindakan. Mereka mahu lampu jalan dibekalkan segera kerana ia bukan sahaja akan memanfaatkan penduduk flat Seri Gemilang tetapi juga pengguna jalan raya yang lain. Baik, seperti yang anda boleh lihat, beginilah keadaan di jalan utama di hadapan flat Taman Seri Gemilang yang amat gelap pada waktu malam. Menurut penduduk, mereka telah menghantarkan permohonan untuk mendapatkan lampu jalan di hadapan pintu utama flat Taman Seri Gemilang ini, namun setakat ini ia belum dapat dipenuhi. Dan peluang pilihan raya negeri PRN Kedah yang berlangsung ketika ini, mereka harapkan calon-calon yang bertanding akan membantu untuk memperjuangkan permohonan penduduk di kawasan ini untuk mendapatkan lampu jalan bagi mengelakkan kemalangan-kemalangan yang akan berisiko untuk merakut nyawa. Laporan Zaim Zamani untuk Berita Ahli Cerah. Banjir termenung yang berlaku di Kampung Tersang, Rantau Panjang, Kelantan pada tahun lepas memberi kesan mendalam kepada penduduk setempat. Ada di antara mereka yang trauma bila teringat kembali peristiwa hitam itu. Mana tidaknya banjir itu bukan sahaja mencecah paras bumbung, malah ia berlarutan hampir sebulan lamanya. Bagi seorang penduduk kampung, Cik Hasnizal Cik Omar, dia tidak mampu menahan sebab apabila bercakap mengenai banjir tersebut. Rumahnya hanyut di bawah arus banjir dan kini terpaksa berteduh di rumah Tok Penghulu. Bukan itu sahaja, dia turut diuji apabila suaminya menghidap strok selepas peristiwa banjir tersebut. Dia baik ke? Baik. Tak ada kau tantu. Nak rumah-rumah banyak. Ni tu pemah tua. Babel paning jadi aku ni. Tak nak banyak kan? Dia nak ketek saya. Jelasnya banjir besar itu berlaku setelah adanya projek tebatan banjir di sekitar Rantau Panjang. Meskipun ia merupakan satu usaha yang baik untuk mengelakkan banjir besar berlaku, tetapi ia membuatkan air dari pelbagai daerah terperangkap di dalam kawasan kampung mereka. Justru bagi menyelesaikan masalah air termenung tersebut, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmini Ahmad bersetuju untuk membina terowong air di kawasan tempatan banjir berkenaan sekitar awal tahun ini. Dan kini fasa 1 pembinaan terowong itu telah siap dibina. Buat Cik Hasnizal, semestinya ia memberi satu sinar baharu buatnya selepas adanya terowong tersebut. Jelasnya sekiranya hujan lebat selama beberapa hari, air dapat dilepaskan di kawasan lain dan tidak berkumpul di kampung mereka. Alhamdulillah lah. Minta-minta tu tak ada lah banjir besar sepon ni. Bolehlah kita tu deh. Minta patuh tu tak ada lah besar sepon ni. Sementara itu, bagi seorang lagi penduduk kampung, Muhammad Arifin Ismail,
Dia sangat bersyukur kerana kerajaan bersetuju untuk membina terowong tersebut. Jelasnya sebelum ini jika hujan lebat berlarutan sehingga 2 hari, air sungai akan melimpah dan hanya keluar menerusi lubang kecil sahaja. Ia terus menyebabkan air naik dengan cepat dan mampu menenggelamkan kampung mereka. Apabila berlaku beteng ni, air daripada Tanah Merah Tok Uban tu nak turun mari ke Sungai Golok ni, tak boleh nak keluar, air tu bertembung dengan air Sungai Golok. Waktu masuk kampung Tersel tu 100% tenggelam rumah. Saya bersyukur alhamdulillah kerana menteri bui lubang air ni ke orang kampung, saya terima kasih banyak-banyak. Dengan orang kampung ni tak tahu nak pergi mana nak jemur. Kalau tegak kerajaan tolong rakyat, siapa lagi nak tolong rakyat? Tambahnya dengan adanya terowong tersebut, air sungai yang berlebihan dapat dikeluarkan sebelum berlakunya banjir. Sebelum ini kira-kira 2,000 penduduk kampung Tersang atau kampung terusan terkesan dengan banjir teruk akibat tiada laluan air selepas pembinaan tempatan banjir. Susulan itu penduduk kampung mendesak agar struktur alur limpah dibina agar masalah banjir termenung di kampung mereka dapat diselesaikan. Ini adalah terowong pertama yang siap dibina sepenuhnya di kawasan tempatan banjir di Rantau Panjang ini. Difahamkan akan ada lagi 2 lokasi yang dibina, iaitu satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah sana. Untuk terowong ini akan membolehkan air yang datang dari daerah Jeli, Tanah Merah dan sebagainya keluar untuk dilepaskan di tasik di hadapan saya ini. Dan semestinya pembinaan terowong ini akan memberi manfaat kepada penduduk kampung, terutamanya penduduk kampung Tersang yang selama ini terkesan dengan banjir termenung hampir 1 bulan dan telah memusnahkan hampir 100% di kawasan kediaman mereka. Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Kapal tradisional yang pernah menjadi kebanggaan suatu ketika dahulu semakin dilupakan. Peredaran zaman dan peluang yang terhad kepada pertukangan dan pembuatannya menjadi faktor mengapa kemahirannya hanya dikuasai oleh orang-orang terdahulu yang lebih berusia. Wartawan Kharizah Faisal yang berkesempatan menyingkap warisan seni tradisional di Terengganu itu ada laporannya. Abdillah Ghani, 58 tahun yang sudah lebih 20 tahun berada dalam industri pertukangan kapal tradisional, tidak menafikan warisan itu semakin suram dan kurang dikenali oleh anak muda pada zaman ini. Katanya menarik minat orang ramai dan mengasah kepakaran dalam diri anak muda bukan mudah. Selain ilmu yang perlu dituntut, ia perlu seiring dengan minat, kesungguhan, lebih unik keupayaan daya lihat menggunakan mata dan pemikiran yang tajam bagi menggambarkan ukuran dan bentuk sesebuah kapal amat diperlukan untuk menghasilkan sebuah kapal dan ia sama sekali tidak memerlukan lakaran atau plan. Ini menyebabkan warisan seni tradisional itu sukar dimahiri oleh anak muda ketika ini. Cuma kita buat tu saja. Tapi budak-budak lebih payah. Kita kena ajak budak-budak belajar ni payah. Ya, sikit budak-budak ni. Ya, buat abuk ni macam buat rumah. Buat rumah mudah. Abuk ni payah. Payahlah kita pun tak akan pelang. Cuma kita pelang otak kita diri dia. Cuma kita nak tahu tuan-tuan nak buat. Panjang berapa, kipas berapa. Gearbox tu berapa yang nak pakai. Kita pakai ni je. Betul. Sama macam Pak Alwi cakap tadi kan. Dia pakai otak. Pakai otak je. Apa, visual sendiri. Kalau kita pakai pelan tak, kita mesti tak jadi macam ni. Tak pakai pelan. Kalau pakai tak pakai macam ni. Jadi Pun begitu, Abdullah tidak berhenti untuk meneruskan usahanya itu berikutan ia masih mempunyai permintaan dalam kalangan nelayan sekitar kampung Pulau Ketam, Kuala Terengganu. Katanya setiap kapal yang dibina akan dihasilkan dengan penuh teliti dan berkualiti. Sementara itu, seorang lagi penduduk yang mahir dalam pertukangan dan pembuatan kapal tradisional selama 40 tahun, Syafi'i Abdullah, 74 tahun, dia sudah menghasilkan hampir 100 buah kapal tradisional. Katanya kapal terbesar yang pernah dibina adalah kapal nelayan Situ sepanjang 85 kaki. Tambahnya, kos modal yang tinggi untuk membina sebuah kapal membabitkan kayu cengal, kipas dan lain-lain antara faktor mengapa industri itu tidak menjadi perhatian generasi kini. Selain itu, generasi baru juga tidak lagi berpeluang untuk berkecimpung dalam kemahiran itu berikutan lesen bagi pembuatan kapal tradisional sudah pun disekat beberapa tahun lalu. Kena ada lesen dulu baru boleh buat. Ataupun kita boleh buat second hand, buat hak nak pupuh tu, kita ambil lesen tu.
Apa tu kita akak pembangunan buat baru. Tu kalau dulu keadaan dulu boleh buat. Nak buat kursi tu bimbang takut tak ulu. Kita ambil duit banyaklah. Kadang lesen tu. Kadang tak bagi. Tu bimbang. Mana kena ada lesen dulu. Kedua-dua pembuat kapal tradisional ini berkata, selain meneruskan warisan seni tradisional Melayu, ia juga menjadi sumber pendapatan buat mereka. Justru peluang dan kerjasama daripada pihak kerajaan amat mereka nantikan, khususnya membabitkan subsidi kayu, pendedahan dan pengkomersialan kapal tradisional serta mewujudkan semula lesen membuat kapal tradisional buat generasi muda. Teknologi pertukangan Melayu dalam pembuatan kapal tradisional ini semakin lama semakin dilupakan, lebih-lebih lagi pada zaman moden ketika ini, dan diharapkan agar kerajaan dapat memberikan kerjasama dan peluang yang seluasnya kepada golongan yang mahir dalam pembuatan kapal tradisional ini agar ia tidak lenyap begitu sahaja. Dan ia bukan sahaja dapat mengekalkan kemahiran untuk pembuatan kapal ini, tetapi juga memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada penduduk khususnya di kawasan pinggir Bandar Kuala Terengganu. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Selepas ini, impian miliki kediaman terlaksana. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM menyalurkan peruntukan 6 juta ringgit melalui program Inspirasi My House. Ia membabitkan projek bina baru dan baik pulih 155 kediaman di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata melalui projek Inspirasi My House ini, 604 isi rumah kurang berkemampuan telah mendapat manfaat. Kerajaan perpaduan sentiasa komited dalam usaha untuk menoktahkan kemiskinan tegar seperti mana yang dihasratkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui usaha-usaha agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang ini kita berikan penumpuan. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, untuk tahun 2023 sahaja, YAPIM memperuntukkan 5 juta ringgit bagi proses pembinaan dan baik pulih rumah. Tambah beliau, selain My House, YAPIM turut menyalurkan bantuan melalui program Sinar Kasih dan Inspirasi Prihatin. Sehingga kini hampir 12 juta ringgit telah diperuntukkan yang memanfaatkan 3,743 penerima bagi program di seluruh negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas simbolik penyerahan bantuan perumahan Inspirasiku My House di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Kampung Jaha, Matang. Pada program tersebut, YAPIM menyerahkan rumah di bawah program Inspirasiku My House berjumlah RM120,000 kepada 2 keluaran asnaf. Penerima manfaat pertama Nur Azman Hazali, 49 tahun, yang menetap di Jalan Batu Matang, menerima bantuan rumah My House berjumlah RM60,000. Selain bantuan tambahan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK bernilai RM5,200. YAPIM turut membina rumah dengan jumlah yang sama kepada Ahmad Azuddin Mat Saleh, 19 tahun, dari Kampung Jaha. Beliau yang bekerja sebagai petani dan buruh ladang turut menerima bantuan daripada pihak MAIPK bernilai RM1,200. Berdakwah dan menarik golongan belia ke masjid menerusi aktiviti sukan. Itu kelainan yang dibawakan Murtada Dakwah Center atau MADAT menerusi program Lepak Geng Utara. Anak muda di sekitar Kedah diberi pendedahan untuk mencorak kehidupan yang positif dengan melibatkan diri dalam aktiviti riadah. Pengarah urusan MADAT Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof berkata 2 acara dipertandingkan iaitu sepak, penalti dan e-football yang berlangsung di pekarangan Masjid Darul Murtada di Madat. 128 pasukan menyertai pertandingan sepak penalti yang menawarkan hadiah sehingga RM4,000. Manakala hampir 700 orang belia menyertai e-football yang menghimpunkan peserta terbaik daerah dan negeri.
InsyaAllah kita cuba nak menubuhkan unit e-sport di bawah Madat untuk kita boleh berada selari lah dengan pembangunan anak-anak muda kita. When we cannot beat them, we try to join them. Kita cuba bersama dengan bahasa dan keinginan mereka. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok tadi, solat Zuhur tadi, separuh masjid dengan anak-anak muda. Sementara itu, bagi peserta, Mat Yusof Muhammad, 27 tahun, dia yang telah menyertai pelbagai pertandingan di seluruh negara memang merasa kagum dengan apa yang dilakukan Madat. Semua peserta pertandingan tidak melupakan tanggungjawab agama walaupun mereka dalam mood pertandingan. Eratkan satu rahim lah kan, dan bagi knowledge kat kita supaya bermain ni ada masa dia, dan dalam bermain kita ada dapat pelajaran yang baru mengenai dakwah dia, pusat dakwah kat sini kan. Kepada yang ingin bersama-sama menjayakan penubuhan Murtada Dakwah Center, boleh salurkan sumbangan ke akaun Maybank bernombor 5520-5980-7117 atas nama Murtada Dakwah Center. Boleh juga hubungi talian hotline atau layari laman web yang tertera. Sehingga kini, Mawib telah berjaya melahirkan 2,000 usahawan asnaf menerusi kluster ekonomi, bantuan perniagaan dan bimbingan keusahawanan, bantuan pertanian, perikanan dan penternakan, bantuan motosikal orang kelainan upaya, bantuan deposit kenderaan perniagaan dan bantuan deposit sewa beli teksi. Objektif Mawib adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi usahawan yang dibantu agar mereka dapat keluar dari kepompong kemiskinan. Ketahui lebih banyak 30 skim bantuan zakat di www.mawib.gov.my. Manusia ini sendiri lupa. Manusia ini sendiri adalah nasia, pelupa. Jadi kita perlukan kepada peringatan, kita perlu kepada teguran. Iman kita ini kata dalam ahli sunnah wal jamaah, kaedah dia yazid al-iman yazidu bitta'ah. Iman itu kaedahnya bertambah dengan ketaatan pada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Alunan Marhaban, penenang jiwa. Alunan Marhaban termasuk dalam kategori qasidah yang menceritakan sirah serta memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salamu alaika. Ingin kumpulan Marhaban anda bersiaran di TV Al-Hijrah? Ayo, kongsikan video menarik kumpulan Marhaban anda di media sosial, Facebook, Instagram dan TikTok. Tag TV Al-Hijrah dan gunakan pautan #Marhaban TV Al-Hijrah 2023. Mungkin kumpulan anda yang kami cari. Ya marhaban. Kru berita Al-Hijrah yang berada di Terengganu kali ini memberi fokus kepada salah satu kerusi panas DUN seberang Takir. Menjadi persoalan, adakah gelombang parti DUN N11 ini bakal berubah atau kekal di bawah kubu kuat Barisan Nasional? Dan apa pula yang diharapkan oleh penduduk di seberang Takir kepada tampuk pimpinan yang akan menakluk DUN itu? Perinciannya kita bersama wartawan Khadijah Faisal yang berada di Terengganu ketika ini. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Ardi, untuk PRN Terengganu ini saya ingin memberi fokus pada hari ini N11 iaitu DUN seberang Takir, yang mana DUN ini akan menjadi penentu sama ada gelombang hijau akan kembali berulang susulan daripada DUN ini merupakan kubu kuat Barisan Nasional sejak sekian lama. Dan DUN ini akan dipertahankan oleh bekas Menteri Besar Terengganu iaitu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, atau lebih kita kenali sebagai Cikgu Razif, yang menyandangnya sejak 2008 lagi. Dan kalau kita lihat pada PRU ke-14 yang lalu, beliau telah pun berhadapan dengan saingan 3 penjuru, menewaskan calon daripada PAS iaitu Muhammad Fazil Wahab dan calon PKR Abu Bakar dengan majoriti 1,884 undi. Bagaimanapun berkemungkinan akan berlaku satu lagi kejutan di mana Perikatan Nasional dan juga Bersatu akan mencalonkan bekas Esko Kerajaan Negeri iaitu daripada Barisan Nasional Khazan Chemat
yang kembali membuat bertanding, memunculkan diri selepas 2 punggal tidak bertanding di PRN. Dan bagi parti PAS pula, mereka optimis dan juga yakin bakal menewaskan dan juga memecahkan tembok barisan nasional di sini dan akan menang. Mereka yakin akan menang untuk di seberang takhir ini untuk PRN Terengganu kali ini. Sementara itu ingin juga saya kongsikan, sempat saya bertemu dengan golongan-golongan pengemudi bot penambang. Mereka berharap agar tampuk pimpinan akan datang mendengar keluhan mereka berkaitan dengan isu JT yang tidak selamat di Pasar Payang, di mana JT itu strukturnya tidak selamat, tidak statik dan dibimbangi akan memberi kesan ataupun bahaya pada penumpang tempatan maupun pelancong luar di kawasan ini. Dan mereka juga berharap agar tampuk pimpinan akan datang melihat kepada bantuan kos sara hidup kepada mereka. Mereka mengharapkan agar bantuan daripada segi bulanan sebanyak RM200 seperti sebelum ini diberikan kepada mereka untuk meringankan beban mereka dalam menampung kos sara hidup yang semakin tinggi kebelakangan ini. Dan saya rasa sampai di sini sahaja lintas langsung dari seberang takhir. Kita kembali kepada Ardi Herman. Silakan Ardi. Baik, terima kasih Khadijah Faisal melaporkan secara langsung dari Terengganu. Baik, berita Al-Hijrah berehat seketika selepas ini, perkembangan PRN di Kelantan. Baik, tempoh untuk berkempen sebelum tiba hari mengundi bagi pilihan raya negeri PRN 15 digunakan sebaiknya oleh kesemua calon yang bertanding pada PRN kali ini. Kemeriahan berkempen turut dirasai bagi kesemua 96 calon yang bertanding kali ini. Bagi mengetahui perkembangan semasa kehangatan PRN di Kelantan, kita bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Silakan Hani. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Ardi Herman di studio. Pertama kali saya ingin memaklumkan bahawa saya terpaksa bersiaran langsung hanya di dalam kereta kerana keadaan di Kelantan pada malam ini hujan lebat dan petir. Dan untuk keselamatan saya dan kru, saya terpaksa bersiaran langsung di dalam kereta. Tetapi saya rasa walaupun keadaan di Kelantan ini yang tidak menentu, kadang-kadang cerah dan hujan, itu tidak mematahkan semangat kesemua 96 calon yang bertanding di PRN Kelantan kali ini. Dan ingin saya kongsikan, siang tadi saya sempat mengikut seorang calon Don Pengkalan Kubu N01 dari parti PHBN, iaitu Datuk Zulkifli Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Datuk Zulkifli Tok Kerawat. Dan tadi beliau pergi ke Kampung Pok Yung untuk sesi ramah santai bersama penduduk kampung di sana. Orang kata mendengar sesi luahan one to one bersama penduduk kampung setempat. Dan ingin saya kongsikan sedikit, sebelum ini Datuk merupakan seorang ahli perniagaan dan mahir dalam bidang peladangan. Dan beliau memaklumkan bahawa beliau mahu menggunakan ilmu perniagaan beliau untuk memantapkan lagi ekonomi di kawasan penduduk setempat. Dan selain itu, sebenarnya Datuk juga memaklumkan bahawa misi dan visi utama beliau di dalam Don Pengkalan Kubu ini adalah untuk menyelesaikan isu yang sering diutarakan di media sosial, iaitu isu air. Jelasnya isu air di kawasan Pengkalan Kubu ini bukan sahaja air yang berwarna koko ataupun merah, tetapi air yang tiada sehingga berminggu dan juga berbulan. Meskipun ada penduduk kampung yang mengambil inisiatif untuk menggali telaga dan juga ada bantuan-bantuan air yang diberikan, tetapi Datuk memaklumkan bahawa itu adalah antara inisiatif jangka pendek dan sekiranya beliau diberikan peluang untuk memegang kawasan Don Pengkalan Kubu ini, beliau mahu tampil dengan satu inisiatif jangka panjang dalam menyelesaikan isu air di kampung berkenaan. Dan insya-Allah esok saya akan bertemu dengan seorang lagi calon, itu calon Perikatan Nasional bagi Don sama, iaitu Ustaz Wan Roslan Wan Hamad yang turut dikenali di N01 ini. Dan saya rasa itu saja Ardi perkembangan PRN Kelantan yang boleh saya kongsikan untuk hari ini. Kita kembali bersama Ardi di studio. Baik, terima kasih Hanisa Hasanuddin live dari dalam kereta di Kelantan. Baik, sekian untuk malam ini. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan acara larian Jawi Run
di dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pagi tadi yang disertai sekitar 3,000 peserta. Program anjuran Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan itu bertujuan mendekatkan dan memperkenalkan agensi-agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri kepada masyarakat. Saya Adi Herman dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyah Zamani, satukan ilmuah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.